Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Pemberian subsidi kepada rakyat diteruskan, namun penyelarasan tetap perlu dilaksana. Perdana Menteri menjelaskan langkah bagi memastikan ketirisan dapat dielak dan hanya mereka yang layak terima manfaat. Subsidi diteruskan. Nak potong tak boleh kerana harga akan melambung dan rakyat di peringkat bawah terkesan. Jadi subsidi akan diteruskan. Tapi mesti ada penyelarasan supaya yang maha kaya jangan diberi subsidi, orang asing dielak dari mendapat subsidi, dan subsidi itu bagi pembayar cukai ataupun rakyat yang memerlukan. Sementara itu, Perdana Menteri berharap kajian sistem saraan perkhidmatan awam dapat disiapkan menjelang pertengahan tahun depan. Menurutnya, kajian itu perlu bersifat komprehensif kerana membabitkan reformasi penjawat awam dan kenaikan gaji. Sebab itu saya rasa elok kita berikan signal bahawa kita akan beri perhatian lebih baik kerana tidak munasabah untuk mengharapkan prestasi itu meningkat tinggi, produktiviti tinggi, tapi kadar upahnya tidak meningkat. Perdana Menteri turut menyarankan sektor swasta, terutamanya syarikat yang memperoleh keuntungan tinggi setiap tahun untuk meningkatkan kadar upah pekerja mereka secara munasabah. Ini pula mengenai keganasan Israel di Palestin. Perdana Menteri sifatkannya kejam dan menyentuh perasaan. Usai belanjawan hari Jumaat, beberapa orang pimpinan dan menteri luar sibuk dengan menghubungi teman-teman sejawat kita di dunia Islam dan juga rantau untuk membantu meredakan tekanan terhadap penduduk Palestin, khususnya di Gaza. Sangat mengesankan, tapi menyentuh hati nurani perasaan. Saya dalam dunia politik lama, tapi saya tidak fikir akan muncul di zaman kini gelagat kelompok manusia sekejam itu. Dalam pada itu, ketika sesi penerangan isu tersebut di Parlimen, Perdana Menteri memaklumkan beliau akan ke Riyadh, Arab Saudi bagi menghadiri persidangan tetap antara Majlis Kerjasama Teluk dan ASEAN Khamis ini. Perbincangan tertumpu mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Palestin. Sementara itu, Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Baldisha Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin menzahirkan rasa simpati atas tragedi menimpa Palestin. Baginda menyeru umat Islam terus mendoakan rakyat Palestin supaya sentiasa dilindungi Allah SWT. Namun, ada saudara kita di Palestin yang sedang berduka lara dan hidup dalam keadaan ketakutan akibat peperangan. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak seluruh hadirin sekalian untuk sentiasa berdoa agar saudara kita di Palestin sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan kejam rejim Zionis. Baginda pada masa sama bertitah agar semua pihak mensyukuri nikmat perpaduan dalam kepelbagaian di negara ini. Bantuan khas bernas fasa 1 dan 2 selesai disalur dengan implikasi kewangan 30 juta ringgit. Agihan fasa pertama melibatkan pesawah di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Manakala fasa kedua meliputi 5 negeri termasuk Kedah. Pemberian bantuan khas RM250 kepada setiap pesawah itu akan diperluas ke negeri lain dalam masa terdekat. Sumbangan ini diberikan secara berperingkat kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, yang mana penyaluran pertama adalah berjumlah RM10 juta dan penyaluran kedua adalah berjumlah RM20 juta. Kerajaan komited untuk memastikan bantuan khas tersebut akan sampai kepada kesemua pesawat yang layak menerima bantuan daripada Pernas.
Bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid akan disalurkan bermula Januari 2024. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada 5.25 juta murid. Kementerian Pendidikan memaklumkan RM788.13 juta diperuntukkan dalam belanjawan 2024 khususnya untuk BAP. Bayaran akan disalur melalui sekolah dan akan diagih kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Penjelasan dibuat susulan timbul kebimbangan sesetengah pihak mengenai ketiadaan BAP dalam pengumuman belanjawan 2024 seperti dilaporkan media. BAP bakal membantu meringankan beban perbelanjaan ibu bapa atau penjaga dalam menyediakan kelengkapan anak-anak bagi menghadapi sesi persekolahan 2024. Seperti biasa, kita dapatkan laporan cuaca semasa seluruh negara dari Met Malaysia. Petang ini bersama Dr. Nasiha Syamin Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat paparan imej satelit yang mana dapat diperhatikan kelompok awan aktif yang telah pun terbentuk semenjak awal petang tadi di bahagian utara Semenanjung, begitu juga di hampir kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan Sarawak. Jadi pembentukan kelompok awan aktif ini sedikit sebanyak telah memberi kesan tempoh hujan yang lebih panjang di kawasan-kawasan yang terlibat. Hal ini dapat kita perhatikan daripada paparan gema radar. Hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di negeri Perak, 1-2 daerah di negeri Selangor dan negeri Sembilan, Kelantan, Pahang dan juga di negeri Terengganu. Dan kami jangkakan keadaan hujan di bahagian pantai barat ini akan berangsur reda sekitar awal malam nanti. Namun hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang ini mampu untuk berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir dicerap di hampir ke semua bahagian dan lebih tertumpu di bahagian utara juga barat negeri Sarawak. Hujan juga sedang berlaku di semua bahagian negeri Sabah kecuali di wilayah Persekutuan Labuan, dan kami jangkakan keadaan hujan di negeri Sabah ini akan berangsur reda sekitar awal malam nanti, namun hujan lebat yang berlaku di negeri Sarawak ini mampu untuk berterusan sehingga ke tengah malam nanti. Baik, bagi ramalan cuaca pada tengah malam membawa ke awal pagi nanti pula, Met Malaysia menjangkakan satu garis badai mampu terbentuk di kawasan perairan Selat Melaka ini dan boleh memasuki kawasan daratan melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Melaka. Manakala untuk awal pagi nanti keadaan cuaca cerah dan tiada hujan dijangkakan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Baik, selain itu juga status cuaca panas di daerah Rompin masih lagi berkuat kuasa. Jadi dinasihatkan kepada warga setempat di Rompin supaya kurangkan aktiviti di luar rumah dan elakkan pembakaran terbuka. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jika anda ingin mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci di kawasan anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun terus ke laman media sosial kami seperti yang tertera di sini. Sebelum berpisah, kita saksikan dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari esok. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus petang ini, dasar polisi Sarawak yang mampan menarik negara luar untuk melabur di Sarawak. Juga mengenai pusat sokongan sosial komuniti. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik Sahih, terima kasih. Dasar polisi Sarawak yang menjadi mampan tarikan bagi banyak negara luar termasuk Negara Kesatuan Eropah EU untuk melabur di negeri ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng mendedahkan bahawa baru-baru ini Bank Pelaburan Eropah atau European Investment Bank EIB milik Negara Kesatuan Eropah berminat untuk melabur di Sarawak. Menurut Premier Sarawak, perkara tersebut didedahkan selepas satu pertemuan dengan Duta EU ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Michaelis Rokas. Sebab biasa macam tadi ada orang mati kita. Actually, they are very interested to invest in Sarawak. Sebab dia kata our policies are environmental friendly and something which is quite unique dari sudut alam sekitar dan juga dari sudut dasar yang mampan. Premier Sarawak berucap demikian pada Majlis Homecoming Dinner 2023 bersempena sambutan Jubli Emas ulang tahun penubuhan ke-50 Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak dan ulang tahun ke-40 Persatuan Alumni UiTM Sarawak MITSA. Dalam pada itu, beliau berharap negara EU juga akan membantu Sarawak bagi memperkasa pengetahuan teknologi kepakaran dalam sisa buangan kepada tenaga menerusi satu program pertukaran di antara pelajar Eropah dan institusi pengajian tinggi di Sarawak bagi memberi peluang kepada pelajar memperkasa pengetahuan dalam bidang tersebut. Beliau yakin alumni UiTM yang merupakan graduan dalam pelbagai kelulusan dapat menyumbang idea untuk membantu Sarawak merealisasikan usaha membangunkan negeri ini. Sepanjang 50 tahun, UiTM Cawangan Sarawak telah berjaya menghasilkan 37,761 alumni berdaftar. Rumah Rehat Sri Rajang di Jalan Awang Ramli, Amit Sibu akan menjalani proses pengubahsuaian untuk dijadikan Pusat Sokongan Sosial Komuniti CSSC. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, proses ubah suai bangunan itu akan dilaksanakan oleh Jabatan Kejeraya Sarawak sebagai agensi pelaksana dan dijangka akan dapat beroperasi sekitar April tahun depan. Jelasnya, pusat ini kelak akan menjadi pusat kedua seumpamanya selepas Kuching. Antara komponen yang akan disediakan di pusat itu kelak adalah dapur memasak untuk memberi makanan kepada golongan miskin bandar dan bank makanan untuk golongan yang memerlukan. Beliau turut meniru pemilik restoran, pengusaha kedai roti dan orang ramai di Sibu tampil menyumbangkan makanan agar golongan miskin dan mereka yang memerlukan dapat menikmati makanan yang baik di pusat itu kelak. Turut disediakan adalah bilik untuk penempatan sementara bagi kes keganasan domestik. This is actually a room that could provide shelter, temporary shelter for cases of domestic violence. When there is domestic violence, for instance, now we know that sometimes domestic violence happens. So we want them to be out of to come to a place where they can seek protection. Jadi ini adalah tempat sementara, pelindungan sementara sehingga satu interim protection order is obtained from the court. Satu lagi kemudahan yang akan disediakan di pusat itu adalah sebuah bilik untuk temu bual polis bersama kanak-kanak. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat Lembaga Penasihat CSSC yang diadakan di Pejabat Residen bahagian Sibu. Pusat sama juga dirancang untuk dibuka di Seri Aman, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Lawas.
Sektor pendidikan akan terus dititik beratkan oleh kerajaan menerusi Belanjawan 2024 Malaysia Madani. Menurut pensyarah Undang-Undang Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Sarawak UTS, Muhammad Kamarul Anwar Muhammad Suhaimi, peruntukan khas yang diberikan Kerajaan Persekutuan bertujuan untuk memastikan apa jua pembangunan yang ada di Semenanjung khususnya di dalam bidang pendidikan turut dinikmati di Sabah dan Sarawak. Jelasnya, Kerajaan Persekutuan mementingkan salah satu aspek dari segi madani iaitu kesejahteraan rakyat dan ini amat penting supaya pembangunan pendidikan di Sarawak akan terus dititik beratkan. Ada peruntukan yang diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk fokus kepada pembakian ataupun penaik taraf kemudahan-kemudahan ataupun infrastruktur di sekolah-sekolah kerajaan supaya kemudahan-kemudahan ini akan dapat dinaik taraf kerana mereka ataupun sekolah lama ini ada yang mengikut statistik ada yang terlalu lama, ada yang terlalu usang, sudah tidak dapat digunakan pada masa sekarang. Kita sudah menjelang 2024 dan tidak ada sebarang alasan yang patut diberikan sekolah ini tidak ada kemudahan ini. Sekolah ini tidak ada kemudahan yang sepatutnya dinikmati oleh pelajar-pelajar. Mereka patut diberi peluang untuk mendapatkan pendidikan dan Ujarnya, peruntukan belanjawan ini bertujuan memastikan supaya pelajar-pelajar di Sarawak akan dapat pembangunan pendidikan yang setaraf supaya tidak ada sesiapa pun yang akan ketinggalan dari segi pendidikan. Katanya ini kerana taraf pendidikan ataupun peluang pendidikan adalah amat penting untuk memastikan pelajar-pelajar Bumiputera ataupun bukan Bumiputera di Sabah dan Sarawak juga dapat diberikan peluang yang sama supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Beliau berkata demikian semasa menjadi tetamu dalam program radio Jom Borak Sibu FM. Baik, program Sustainable Development Goals SDG yang bermatlamatkan pembangunan lestari amat berguna dan memberi ilmu serta pengalaman kepada penduduk melalui pelbagai program yang dijalankan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, pembangunan lestari yang dimaksudkan ialah satu projek, program serta aktiviti dijalankan memberi tumpuan khusus bagi membolehkan pembangunan berterusan kepada masyarakat. Jelasnya, setiap program yang dilaksanakan memberi impak dan ianya boleh memberi pembangunan berterusan serta dapat menjana pendapatan penduduk setempat. Di samping itu, katanya, program yang dijalankan SDG memberi peluang kepada rakyat terutamanya masyarakat luar bandar melibatkan diri dalam bidang ekonomi yang berdaya maju untuk jangka masa panjang. Ujarnya, secara keseluruhan, kawasan Parlimen Tanjung Manis telah mengadakan 4 program mengikut kemahiran di setiap kawasan terpilih dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM120,000. Yusof berkata demikian pada penangguhan program kebudayaan dan tarian masyarakat Melanau anjuran All Party Parliament Group Malaysia SDG wilayah Sarawak di Dewan Masyarakat Kampung Semop baru-baru ini. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata sebanyak RM267 juta peruntukan telah diluluskan untuk membina Jalan Paloh, Berangan, Kedang dan Tanjung Manis. Menurutnya, meskipun peruntukan awal telah dirancang melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada berjumlah RM100 juta, namun ia tidak mencukupi untuk menyediakan jalan berturap. Peruntukan tersebut telah dimaklumkan oleh Jabatan Kerja Raya Bahagian Mukah. Peruntukan tersebut adalah untuk satu jalan daripada Kampung Paloh, Kampung Berangan, Kampung Kedang sehingga ke Stalun di Sungai Batang Belawai. Jelasnya, peruntukan tersebut dijangka dapat meliputi kemudahan seperti jalan berturap dan beberapa jambatan kecil sepanjang jajaran yang telah diluluskan. Sementara itu, beliau berharap ianya dapat dilaksanakan secepat mungkin kerana penduduk di kawasan itu telah cukup lama menanti jalan bagi menghubungkan kawasan Paloh. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja ke Kampung Paloh bagi meninjau isu-isu sekolah kebangsaan orang kaya muda Pakari Paloh dan projek pembinaan benteng penahan ombak sepanjang pantai Kampung Paloh. 10 orang penyewa 2 buah rumah tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka ranap dijilat api dalam kejadian kebakaran di Kampung Dagang Bekenu awal pagi tadi.
Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah, Rari Binji memaklumkan pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.31 pagi sebelum pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Batu Niah bergegas ke lokasi sejauh 29 km dari balai tersebut. Beliau memberitahu kebakaran itu membabitkan 2 buah rumah jenis separuh kekal terbakar 100%. Turut terbakar sebuah kereta pacuan 4 roda. Beliau dalam laporannya turut menyatakan pihak bomba telah membuat size up menggunakan kaedah rasio selain menggunakan air daripada pili bomba berdekatan. Turut membantu untuk membuat pemadaman adalah pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Miri. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan serta punca kebakaran masih dalam siasatan. 3 orang mangsa yang dikuatiri lemas masing-masing berumur 13 tahun masih belum ditemui dalam satu kejadian di Rock Stockpile Daro. Menurut laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, operasi mencari yang memasuki hari kedua hari ini bermula pada seawal pukul 8 pagi tadi sejauh 2 km radius pencarian. Setakat laporan diterima, ketiga-tiga mangsa iaitu Herodias anak Enggung, Eldrin Gambang, Ellen anak Kiai dan Sebastian Ozil Seman anak Umpi masih belum ditemui. Antara agensi kerajaan yang terlibat ialah PDRM, Rela, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak termasuk penduduk kampung. Saudara, Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri terus diseru memperkasakan semangat kesukarelawan dan perpaduan mereka dalam mengalas tugas dalam yang dilaksanakan sejak 70 tahun lepas memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di Miri. Setiausaha Agung Kehormat Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Hakim Hamzah menyatakan kuasa saling mengasihi, perpaduan dan semangat kesukarelawan telah menjadi teras kepada Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri sejak 7 dekad penubuhannya. Beliau memberitahu sepanjang 70 tahun yang lalu, cawangan ini telah memainkan peranan penting dalam menyokong dan menolong golongan memerlukan, menangani isu kesihatan kritikal dan bertindak balas terhadap bencana tempatan dan antarabangsa, membuktikan dedikasi dan komitmen Jawatan Kuasa Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri dan sukarelawannya. Beliau memuji antara perintis Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri yang diketuai Pengerusi Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam yang telah memupuk komitmen dan nilai-nilai kemanusiaan kepada generasi sukarelawan masa ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Makan Malam, Amal dan Mencari Dana sempena ulang tahun ke-70 Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Miri di Miri. Beliau juga memuji BSMM Cawangan Miri yang terlibat dalam pelbagai aktiviti kemanusiaan di domestik dan antarabangsa, seterusnya merupakan salah satu cawangan paling aktif dan terkuat di Malaysia. Pada majlis tersebut turut diadakan acara memotong kek ulang tahun ke-70 BSMM Cawangan Miri serta penyampaian pelbagai anugerah kepada penerima bagi menghargai komitmen dan dedikasi mereka. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bu Mar, terima kasih. Beli. Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Imbangi keadaan sosial dan selesai permasalahan melibatkan golongan remaja. Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam di Kelantan mahu lebih banyak institusi dakwah dan tempat mempelajari Al-Quran dibangunkan di tanah-tanah wakaf. Pengerusi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan PRNNK, Datuk Adnan Hashim kata usaha itu boleh dilaksana melalui RM500 juta dana pinjaman mudah yang diumum dalam Belanjawan 2024. Kita amat bangga dengan pengumuman macam tu. Disebabkan selama ni telah banyak kita berkatakan kerajaan akan dapat buat sesuatu pada tanah-tanah wakaf yang ada seluruh Malaysia.
Institusi kemahiran bidang berkaitan juga amat diperlukan bagi memantapkan perkembangan pembelajaran ilmu agama di seluruh negara. Selain tanah wakaf, boleh digunakan untuk menambah kawasan perkuburan terutama di kawasan bandar. Di Kuala Terengganu, peruntukan sebanyak RM200 juta bagi meneruskan kelangsungan payung rahmah yang dibentangkan pada Belanjawan 2024 mendapat reaksi positif dari pelbagai pihak. Ia juga selaras dengan hasrat pada pengguna yang berharap program jualan tersebut dapat diteruskan pada tahun hadapan. Okey, bagi saya untuk pengguna saya rasa sangat menarik dan memberi manfaatlah kepada komuniti, kerana kalau diikutkan yang ditawarkan ataupun yang diumumkan pada tempoh hari sangat memberi manfaatlah, kerana kalau ikutkan komuniti-komuniti yang kata contohlah di Terengganu ni ramai yang membuat jualan sendiri, masakan sendiri, kuih muih semua kan. Jadi jika dapat subsidi seperti ini sangat bergunalah bagi dia. Saya mengharapkan supaya jualan rahmah diteruskan lagi lah, supaya memudahkan kepada rakyat dan membantu rakyatlah dalam membeli barang keperluan lebih murah dengan lebih murah. Saya rasa berpatutanlah dengan harga kan, maksudnya lebih senanglah. Macam mak ayah kita pun tak payah fikir dah macam mana nak sara hidup lah, sebab sara hidup kan tinggi sekarang. Dengan ada jualan rahmah ni, saya rasa mengurangkan beban mereka lah. Saya sarankan jualan rahmah ni diteruskanlah untuk ayat-ayat akan datang. Malah tawaran inisiatif program Pasar Rahmah berjumlah RM1.2 juta untuk pengusaha pasar borong, pasar malam dan pasar tani bagi membantu mengurangkan kos perniagaan turut mendapat reaksi positif daripada pihak peniaga. Itu menunjukkan bahawa rakyat perlu kepada sesuatu yang dapat merancang dari sudut kos sara hidup mereka yang lebih menjimatkanlah. Jadi dengan subsidi yang diumumkan itu, kita harap sampai dan mengalirlah kepada rakyat. Dalam arti kata kami pemborong pun kita kata win-win situation. Sebab kita tak akan mampu untuk jual dengan harga yang lebih tinggi berbanding apa yang kita dapat. Kita ke Terengganu, antara paparan menarik penubuhan persatuan, kerang-kerangan dan pameran dapur mok kita. Untuk perincian, terus saja ke Kuala Terengganu bersama Baharum Rahim. Teruskan Baharum. Baik, terima kasih. Persatuan Kerang-Kerangan Malaysia MSS ditubuhkan Universiti Malaysia Terengganu sebagai usaha melestarikan sumber krustasia serantau. Ia bertepatan slogan UMT, Terokaan Seluas Lautan demi Kelestarian Sejagat. Jelas Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, inisiatif juga akan diperkasa kumpulan penyelidik dari pelbagai universiti dengan mengaplikasi hasil penyelidikan mereka, sekaligus menyokong usaha menjamin keselamatan makanan sumber akuatik seiring keperluan negara. Antara hasil penyelidikan UMT, pelepasan jutaan anak benih ketam nipah dan udang galah di beberapa lokasi sungai terpilih. Kita telah banyak membantu komuniti dari segi pembenihan spesies-spesies terpilih krustasia, contohnya udang galah dan juga ketam nipah. Untuk kita anak-anak tu benih ni kita lepaskan di kawasan perairan yang di mana komuniti bergantung padanya. Contohnya di Sungai Nyatuh, di Besut dan juga di Sea Wetland serta jauh daripada Terengganu di Johor kan, dan juga di Puk Tungun, Kemaman pun kita dah banyak melepaskan benih-benih yang berkaitan. Pelbagai bantuan terus disalur Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam kepada golongan sasar. Terbaharu melalui anak syarikat Maidam Property Sdn Bhd, 100 asnaf di Pulau Redang disantuni. Mereka menerima sumbangan silinder gas yang direka dengan pelbagai ciri khas untuk keselamatan pengguna. Kita buat gapo duduk dengan anak-anak ya. Tak ada. Kita tak ada gapo. Jadi hak boleh hak ni cukup alhamdulillah dah.
agaknya. Saya masa akan datang pihak Maidang boleh lagi kembali untuk membantu penduduk kampung Maidang di sini. Asnah-asnah lah. Yang itu utamanya asnah-asnah yang betul-betul memerlukan perkara-perkara yang sebutlah. Sumbangan disampaikan pengerusi Lembaga Pengarah Maidam Property Sdn Bhd merangkap Yang di-Pertua Maidam, Datuk Syekh Harun Syekh Ismail. Ini adalah sumbangan daripada Maidam untuk fakir miskin yang mana dalam rangka untuk kita menyediakan isi gas ini lebih daripada 3,000 orang. Bersempena pelancaran galeri pameran Dapur Mok Kita hari ini, Muzium Negeri Terengganu mengambil inisiatif mempamerkan lebih 60 jenis makanan tradisional masyarakat Terengganu termasuk kuih muih. Pameran berlangsung sehingga Mac tahun depan. Jelas Pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Cik Muhammad Azmi ngah, pihaknya turut menyediakan resepi kepada para pengunjung yang berminat untuk menghasilkan sendiri kuih muih dan makanan tradisi tersebut. InsyaAllah kita ada pamerkan resepi. Kita jangan bimbang, kita nak kedekut, kita nak boleh, kita nak mendidik masyarakat dan kita ajar terus. Kalau boleh bawa balik rumah dia boleh buat. Nak menghidup dan mempopularkan balik, mempopularkan semula kuih-kuih lama ni. Lepas tu yang kita buat pameran kita nak sebar pada orang ramai, kita nak sebarkan maklumat dan kalau boleh kita nak dia praktikkan. Biar dia tahu, biar dia cuba buat. Pameran Dapur Mok Kita dan Seminar Kearifan Tempatan Gastronomi Alam Melayu 2023 berlangsung di Dewan Mandalika Kompleks Muzium Negeri Terengganu Losong. Ia bertujuan melestari dan memperkenalkan lagi makanan tradisional Melayu negeri ini. Sekian paparan berita dari Terengganu, kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media. Fokus negeri di bawah bayu, hasil jualan usahawan koko dijangka capai sasaran 7 juta ringgit tahun ini. Laporannya terus saja bersama Redin Robin di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Sahih, Lembaga Koko Malaysia LKM yakin berupaya mencapai sasaran hasil jualan usahawan koko berjumlah 7 juta ringgit tahun ini berbanding 6.8 juta ringgit pada tahun lalu. Setakat Januari hingga Jun lepas, nilai jualan usahawan coklat negara telah mencecah 90 tan iaitu 4.57 juta ringgit. Menurut pengerusi Lembaga Pengelola LKM Dato' Mat Bali Musa, industri hiliran koko negara menunjukkan peningkatan pendapatan ekspor dan produk koko dengan 7.82 bilion ringgit dicatatkan tahun lalu. Destinasi ekspor coklat negara meliputi 175 negara dengan destinasi utama Jepun 21.7%, diikuti Filipina dan Thailand. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan penutupan kursus asas pembangunan usahawan coklat tangan. Dalam pada itu, Dato' Mat Bali yang juga ahli Parlimen Sepitang berkata, usahawan produk berkonsep koko di Beaufort berpotensi dimajukan kerana lokasi laluan Pan Borneo selain dikembangkan ke pasaran negara jiran Brunei Darussalam yang mencatat nilai 11.1 juta ringgit pada 2021 dan 15.4 juta ringgit tahun lalu. Laluan di kawasan Sepitang ini adalah merupakan laluan utama Pan Borneo ni kerana kita ada jiran terdekat Sarawak dan juga Brunei Darussalam, dan kita insya-Allah akan mendapat impak ataupun kesan daripada bila jalan sudah selesai. Sementara itu, Ketua Pengarah LKM Dato' Dr. Ramli Kasin memberitahu sasaran ekspor koko negara yang dijangka 8 bilion ringgit tahun ini telah mencapai 70% setakat ini. InsyaAllah kita berada pada tahap 70% pada ketika inilah. Mudah-mudahan kita tengah usahakan dengan sokongan padu daripada kita punya chairman, insyaAllah kita akan mencapai sasaran tersebutlah. Kita juga sedang memperkasakan di peringkat huluan ini, di mana kita akan mengadakan satu seminar berkaitan dengan mekanisasi ladang dan juga keseluruhan rantaian koko, pengeluaran koko daripada farm to table. InsyaAllah akan ada di Kota Kinabalu ini. Kursus 2 hari ini disertai 21 peserta dari sekitar daerah berkenaan.
Pertubuhan Peladang Negeri PPN Sabah mencadangkan agar peruntukan untuk pertubuhan peladang di Sabah dan Sarawak disalurkan terus kepada kedua-dua negeri mulai tahun depan berbanding melalui Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas ketika ini. Pengerusi PPN Sabah Datuk Muhammad Nazri Abdullah berkata pendekatan itu sejajar dengan kesungguhan Kerajaan Persekutuan menunaikan Perjanjian Malaysia 1963 bagi memastikan keperluan Sabah dan Sarawak dapat dipenuhi. Kami semua ahli Lembaga Pengarah PPN dan setelah diberikan mandat dalam Mesyuarat Agung semalam, kita putuskan dan kita usulkan supaya bermula tahun depan semua apa saja bantuan kerajaan kepada masyarakat peladang penternak nelayan ini yang disalur melalui Pertubuhan Peladang Kebangsaan, dia sebaiknya diberi terus kepada peladang di Borneo ini. Dengan adanya dana dikendalikan PPN Sabah sendiri, bantuan dapat disalurkan terus kepada pengusaha peladang memerlukan dengan lebih cepat. Dalam masa sama, setiap pertubuhan peladang kawasan digesa membuat permohonan dana untuk merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negeri, seterusnya membantu negara dalam sektor pengeluaran makanan tanpa bergantung kepada bahan import. Sementara itu, mengulas mengenai Belanjawan 2024, Datuk Nazri yakin bajet yang disalurkan kepada masyarakat peladang, penternak dan nelayan berupaya meningkatkan ekonomi mereka. Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Kuala Penyu dijangka menambah 100 lagi cawangan sehingga hujung tahun ini. Ketika ini terdapat 80 cawangan PGRS di bahagian berkenaan. Naib Presiden PGRS Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata keutuhan semua bahagian PGRS terserlah di bawah kepimpinan Presiden yang juga Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Kita melihat gelombang PGRS bersama GRS ini sangat luar biasa dan kita yakin dengan kepimpinan yang amat berhormat Presiden yang amat berhormat Ketua Menteri kita, PGRS akan tetap dan terus kokoh dan mendapat tempat di hati rakyat kerana semakin ramai misalnya di bahagian-bahagian yang menyatakan ramai yang ingin membuka cawangan, ramai yang ingin menjadi ahli. Apa yang kita minta kepada ahli-ahli PGRS di Daerah Kuala Penyu untuk memperkukuhkan lagi dan menambahkan ahli. Setakat ini ada dalam 3,000 lebih dalam masa 7 bulan lah. Banyak lagi ahli-ahli yang mau masuk dalam parti PGRS ni. Terdahulu, Datuk Arifin dalam ucapannya berkata hala 7 pelan pembangunan Sabah Maju Jaya digarapkan Ketua Menteri mula berjaya membuahkan hasil meskipun baru 3 tahun diperkenalkan, sekaligus membuktikan ia bukan retorik semata-mata. Datuk Arifin dan Datuk Limus ditemui selepas pelancaran PGRS Kuala Penyu. Dalam majlis sama turut berlangsung penyampaian dana, komputer riba dan pencetak kepada 205 pelajar daripada Yayasan Pendidikan Limus Juri. Saya ditawarkan untuk menyambung belajar di UMS. Bagus terutamanya untuk orang yang B40 macam kami. Bantu kok dari aspek apa? Satu, dia memudahkan kami sebab kami dapat laptop dengan printer, memudahkan kami untuk buat kerja sekolah kami yang banyak sangat. Sementara itu, hampir 1,000 perwakilan termasuk sayap wanita, pemuda dan beliawanis PGRS Sukau menghadiri persidangan pertama mesyuarat tahunan PGRS bahagian berkenaan. Saya yakin dan saya harapkan kepada semua kita gerakkan dan gerapkan supaya kita tambahkan kuat, supaya kita dapat gabungan atau khususnya GRS untuk kita memperoleh kejayaan. Saya yakin, rakan-rakan, saya harapkan pada mereka tambah lagi ahli, tambahkan lagi cawangan. Perubahan kita mendekati rakyat. Kerana rakyat ini perlu didekati. Jangan kita dekati rakyat 5 tahun sekali. Kalau boleh tiap minggu, tiap bulan kita dekati rakyat. Rakyat yang terkesan kita bantu. Kita di kerajaan, jadi sedaya upaya kita bantulah. Itulah misi yang kami buat, kita mendekati rakyat. Menurut Datuk Isnin, dengan tertubuh lebih 100 cawangan PGRS dengan keahlian lebih 5,000 orang di bahagian berkenaan menunjukkan sokongan utuh rakyat terhadap PGRS.
Persatuan Seni Silat di negeri ini digesa aktif menjalankan program dan aktiviti agar setanding dengan populariti seni mempertahankan diri yang lain. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata, ini penting dalam usaha menarik minat generasi muda meminati seni silat sekaligus mengekalkan warisan pusaka bangsa. Penyertaan anak muda dalam kesukanan termasuk seni silat untuk diketengahkan di peringkat antarabangsa. Demikian ucapan Ketua Menteri yang dibacakan timbalannya Datuk Insinyur Syahelmi Yahya sempena Festival Silat Antarabangsa Sabah 2023. Datuk Haji turut mengusyurkan agar program ini dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta dimasukkan dalam kalender aktiviti negeri sebagai satu lagi tarikan pelancong. Dalam program ini, Datuk Syahelmi turut menyampaikan anugerah khas Ketua Menteri. Amalan menggabungkan prinsip kelestarian alam sekitar dalam pendidikan anestesia akan dilaksana di semua hospital kerajaan. Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, inisiatif berkenaan secara berfasa di seluruh negara. Jadi amalan ini akan kita ketengahkan di semua hospital-hospital kerajaan secara berfasa untuk memastikan bahawa amalan kita di dalam hospital itu adalah bukan saja untuk menyelamatkan pesakit tetapi juga adalah untuk menyelamatkan alam sekitar kita daripada kemusnahan untuk kita dan generasi yang akan datang. Datuk Dr. Muhammad Azman yang bercakap kepada media selepas merasmikan Hari Anestesia Kebangsaan 2023 menyatakan usaha Persatuan Pakar Bius Malaysia dan Kolej Pakar Bius Akademi Perubatan Malaysia menganjurkan program bertema anestesia hijau ini bertepatan usaha kepentingan anestesia mampan serta hijau justru perlu disokong komuniti perubatan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pakar Bius Malaysia, Datuk Dr. Yong Chow Yin berkata, peralatan dan bahan klinikal bius boleh dikurangkan apabila terdapat kesedaran tinggi dalam kalangan rakyat untuk menjaga kesihatan diri. Prevention is better than cure. If there is any way that we can prevent a patient and our community from getting sick, then we'll reduce resource utilization and hence waste production and protect our planet. Rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut bakal mempunyai sebuah bangunan penjagaan pesakit terlantar di katil ataupun bedridden dan sebuah kuartus bagi kaki tangannya. Kedua-dua bangunan tersebut dibina dengan kos RM7 juta melalui peruntukan kerajaan negeri. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah Jais Asri berkata usaha menambah baik kemudahan sedia ada adalah demi kebajikan dan keselesaan pesakit serta petugas. Ward bedridden ini akan memberikan kemudahan lebih kurang 20 pesakit terlantar di mana mereka akan dapat bangunan yang baru dengan kemudahan-kemudahan yang lebih selesa. Begitu juga kaki tangan telah pun diberikan bangunan yang baru supaya mereka kotas-kotas ini memberikan keselesaan mereka. Beliau yang ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program Bulan Kebajikan Peringkat Negeri turut memberitahu penglibatan lebih ramai masyarakat dalam aktiviti Bulan Kebajikan membolehkan warga emas merasai hidup bermasyarakat. Turut berlangsung penyampaian sumbangan wang tunai berjumlah RM1,000 daripada Maybank Putatan kepada rumah kebajikan berkenaan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah untuk petang ini dan lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah terus bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi? Terima kasih, Radin. Beli! Bos, betul lah Shopee ada pengantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN optimis capai sasaran RM220 juta bagi jumlah deposit bulan menabung simpan BMS Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN tahun ini. Ketua Eksekutif PTPN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata keyakinan berdasarkan rekod pencapaian BMS pada 5 penganjuran terdahulu. Rasa
Untuk tahun ini, robotik ke arah transformasi dunia pendigitalan dipilih sebagai tema BMS kerana sains dan teknologi robot berkait rapat dengan kemajuan. Ia juga selari agenda pendigitalan PTPN menggalakkan penggunaan aplikasi MyPTPTN untuk mempercepat urusan. Cabutan BMS 2023 turut diteruskan tahun ini melibatkan wang tunai berjumlah RM75,000 kepada 66 pemenang dengan cabutan berganda ditawarkan kepada pendeposit MyPTPTN. Pelan strategi PTPTN 2021-2025 iaitu untuk menjadikan simpan SSPN sebagai satu produk simpanan pendidikan utama di Malaysia. Oleh itu, kita sentiasa berurusan, sentiasa menggalakkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil seawal berusia 1 hari untuk terus memulakan penabungan awal bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak. Pada saya, menabung daripada kecil memang amat digalakkanlah. Sebab bila dia sampai dia dah dewasa nanti, masa dia sambung belajar, boleh digunakan duit tu. Jadi memang bagus. Tadi hari ini saya galakkanlah parent-parent saya untuk pergi menabung, membuka tabung SSPN di sini. Pada saya penting sebab untuk masa depan mereka supaya senang bila mereka nak sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Anak saya sulung, dia dah habis belajar dan sebelum ni dia pun ada pinjam PTPTN juga. Jadi saya rasa memang perlu sangatlah untuk mereka menabung. Mereka ditemui semasa jelajah BMS SSPN 2023 peringkat Zon Selatan di Johor Bahru. Sejak ditubuhkan 26 tahun lalu, PTPTN telah membantu 3.84 juta pelajar setakat 31 Ogos lalu melibatkan dana pinjaman RM70.2 bilion. SSPN yang dilancarkan pada 2040 telah mencatat deposit simpanan diterima berjumlah RM15.81 bilion. Ia melibatkan 6.04 juta akaun. Daripada jumlah itu, deposit RM1.39 bilion diterima di Johor melibatkan 670,041 akaun. SSPN juga menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 setahun, perlindungan takaful pada pendeposit serta geran sepadan sehingga RM10,000 bagi satu keluarga layak. Pemberian ganjaran RM500 kepada golongan belia yang terlibat dalam kesukarelawanan dengan badan diiktiraf kerajaan dapat merangsang untuk terus aktif dan sedia berbakti terutama ketika menghadapi bencana. Walaupun beban tugas yang dipikul mencabar, namun tetap bersemangat untuk terus berjasa bagi membantu masyarakat. Rata-rata mereka menyifatkan ganjaran itu sebagai suntikan bagi mendorong lebih ramai golongan belia menceburi program kesukarelawanan. Bagi saya, perasaan kami gembiralah di peringkat Satuan Volunteer, di peringkat tim sukarelawan. Kita rasa gembira kerana sebelum ni kerajaan Malaysia tidak mengumumkan perkara untuk memberikan RM500 kepada belia yang ingin melaksanakan aktiviti kesukarelaan. Dan saya percaya dengan suntikan ini, dia akan lebih memberikan semangat dan juga menarik minat golongan belia daripada pelbagai lapisan, pelbagai peringkat umur untuk sama-sama memperkasa aktiviti kesukarelaan, khasnya dengan tujuan utama membantu mereka yang betul-betul memerlukan. Kelebihannya ialah untuk memberi lebih banyak peluang kepada golongan belia untuk menyertai kesukarelaan ini, untuk menceburi bidang sukarelawan lagi, supaya para belia tidak terlalu membuang masa dalam perkara yang tidak bermanfaat. Okey, pada pandangan saya, kerajaan memberi RM500 tu bagus sebab sebelum ni tak pernah ada. Jadi memberi semangat kepada belia untuk menyertai kesukarelaan yang ada sekarang ni. Kelebihan dia untuk memberi untuk rakyat, untuk membantu sumbangan untuk belia, untuk semangat untuk bencana, untuk banjir, kita membantu semangat untuk rakyat-rakyat. Peruntukan RM350 juta bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan beri kelegaan kepada pemain industri pelancongan di Melaka, terutama menjelang tahun melawat Melaka 2024.
Peruntukan itu diyakini dapat membantu memperkenalkan produk serta perkhidmatan mereka. Memang pelbagai program Melaka terbahagi pada 14 subsektor. Kita ada makan-makan. Yang paling shock is makan-makan, shopping, recreation, budaya. Kita ada sports tourism, kita ada medical tourism. Jadi selain dari culture and heritage, kita ada banyak lagi program. Program yang ada di dalam dan di luar Melaka, termasuk di Alur Gajah dan juga di Jasin. Jadi ekoturism juga diberi banyak perhatian. Teater, sebab sekarang ni teater jadi kesenian dan kebudayaan yang mustahaknya kita banyak tempat rekreasi. Kita akan cuba bekerjasama dengan tim park untuk dapat lebih diskaun untuk attract pelancong datang ke Melaka, bukan saja untuk weekend tapi untuk weekdays. Kebanyakan dia cuba buat promosi begini. Selalunya lah bagi pengusaha-pengusaha hotel ini, dia akan masukkan dalam pakej sarapan atau makan tengah hari ataupun makan malam. Salah satu contoh ada yang buat kari kepala ikan, so dia akan masuk dalam main golf untuk menarik biar dia orang tinggal di Melaka terlalu lama, at least macam 2 malam lah kita orang punya target. Kebanyakan ada yang buat pakej, dia buat pakej malam madu, ada malam tu dia boleh naik beca. Peruntukan RM2.47 bilion untuk projek perumahan rakyat PPR menunjukkan komitmen kerajaan dalam menyediakan kediaman mampu milik kepada golongan B40. Selain mampu memberi peluang untuk golongan belia dan B40 untuk memiliki rumah pertama mereka. Untuk perumahan rakyat ni saya sangat sokonglah, sebab kalau nak diikutkan pun kebanyakan rakyat sekarang ni dia macam pendapatan tu banyak yang terjejas lah. Dia boleh tolong yang susah punya orang lah dengan mudah punya orang, because sekarang sewa rumah pun mahal kan. Biasa-biasa pun mau 2,000 lebih for 1 bulan. Bagi pandangan saya, golongan muda yang macam saya baru bekerja, senanglah untuk dapatkan rumah sendiri. Macam saya umur baru 19, mungkin saya nak lebih membiak kepada bekerja. Mungkin saya satu hari nanti mungkin saya akan dapat rumah tu atas nama saya sendiri, tak perlu atas nama keluarga. Bajet-bajet yang perumahan ni sangat membantulah buat masa ni, sebab banyak so memandangkan Negeri Sembilan ni pun dah bandaraya, so boleh tahan jugalah harga sewa rumah mahal jugalah kan. So yang cita-cita nak mendapat rumah sendiri itu bolehlah dengan ni, boleh menggunakan kemudahan ni lah. Peruntukan RM100 juta kepada badan bukan kerajaan NGO dalam Belanjawan 2024 disambut baik pihak terlibat. Rata-rata yang ditemui mengakui peruntukan tersebut akan memudahkan usaha menyantuni lebih ramai insan memerlukan. Peruntukan yang akan disalur juga diharap dapat digunakan untuk menganjurkan lebih banyak aktiviti kemasyarakatan. Jadi dengan adanya dana tersebut, kami sama-sama dapat membantu kerajaan sebagai third force untuk menyalurkan bantuan kepada golongan-golongan sasaran seperti mana yang rakyat mahukan, iaitu duit rakyat adalah untuk rakyat. Berita yang amat ditunggu-tunggu oleh aktivitis seperti kami dalam membantu masyarakat. Saya begitu berterima kasih kepada dengan bajet melalui Malaysia Madani ini tepat pada sasaran dan tepat pada masanya, especially untuk NGO sebanyak 100 juta melalui program-program yang akan dijalankan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan NGO. Saya sangat mengalu-alukan peruntukan itu, sebab Persatuan Pencapaian Perak ni memang kita tak ada dapat dana yang dikata berkala ke macam mana, tapi kerajaan ada membantu tapi tidaklah banyak kan. So far kita dah membantu dalam 260 orang pesakit. Itu je yang kita dapat bantu, tapi kalau lagi ramai lagi baguslah kan. Ini pula mengenai pemberian ribat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar dengan peruntukan RM55 juta.
Golongan sasar terutama B40 sambut baik inisiatif kerajaan menerusi Belanjawan 2024. Penduduk kampung Alor Ali di Pendang, Kedah yang ditemui RTM berkata pemberian ribat bil elektrik tersebut secara tidak langsung membolehkan mereka menikmati kemudahan bekalan elektrik pada kadar yang berpatutan dan tidak membebankan. Dapat meringankan beban kami di sini kampung ni kebanyakan petani. Jadi petani ni buat benam bermusim. Jadi bila dapat 40% korang tu, alhamdulillah lah. Syukur. Terima kasih kepada PM. Jadi bil ni dia tiap bulan main bila kita kata tu berkurang lah kan. Kemungkinan setengah-setengah tu rumah-rumah kampung ni dia dalam 40 atau 50 ya. Jadi dia bayar RM10 tu terbaiklah untuk mereka. Kita ada 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru sekali dapat. Jadi kita nak agihkan tu dengan potongan hutang, potong semua, kebanyakan dia macam tu lah. Jadi kita boleh mengurangkan dapat sumbangan rebate ni. Alhamdulillah lah. Terbaiklah untuk PM ni. Kemudahan yang macam ni akan dinikmati oleh seluruh penduduk di sini, di mana kebanyakannya ialah keluarga B40 iaitu golongan miskin. Dan saya harap rebate ini akan diteruskanlah lagi, dan kita ucap terima kasih kepada kepada Perdana Menteri Malaysia. Dan ini juga merupakan satu keprihatinan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang berada di bawah golongan B40 di mana kebanyakan kita di sini adalah golongan miskin, di mana mereka adalah seorang petani, ada yang penurai getah, dan kita hanya bergantung kepada sawah padi lah sebagai hasil pendapatan penduduk-penduduk di sini. Yang kerajaan prihatinlah kepada golongan miskin tegak di kampung-kampung di atas sumbangan RM40 sebulan untuk bayaran bil elektrik. Di sini saya mewakili penduduk kampung mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Perdana Menteri di atas sumbangan bil elektrik untuk belanjawan. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Skandaria berkenan menyempurnakan majlis penutup persidangan Olive Baden Powell Society OBPS Malaysia 2023. Baginda merupakan dermawan diraja dan pengerusi penganjur persidangan itu serta penaung Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Baginda menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas kerja keras ditunjukkan Timbalan Pengerusi Penganjur Datuk Seri NU dalam mengendalikan persidangan itu dengan jayanya. Tunku Azizah juga mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia WAGGGS atas semua kemahiran penting, disiplin dan rasa tanggungjawab yang dikongsi. And thank you to WAGS for the years that I've been in Girl Guides. I've sat on the board of Girl Guides Malaysia for 40 years. I've been a guide for 50 years. And if not for the Girl Guides, they have groomed me to be what I am today. I always tell people what I am today is thanks to Girl Guides for the grooming, for teaching me how to be the leadership of tomorrow. Persidangan tahun ini yang pertama kali diadakan di Malaysia sejak 1998 bertujuan meraihkan dan menyokong WAGGGS. Ia juga membincangkan pertumbuhan dan perkembangan wanita muda serta memperkasakan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan dunia. Persidangan 4 hari itu telah mengumpulkan lebih 360 peserta dari 17 negara. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.